kita kutip, dia panggil sesi mengutip faedah-faedah dari sudut ilmiahnya untuk kita tadabbur, kita renung apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, manhaj kita ni oleh kerana waktu ada, peluang ada, maka anda ambil peluang untuk ambil faedah. Kalau tidak, kita boleh je habis dalam masa 40 minit, tamatlah tafsir ayat tu. Tapi faedah ni oleh kerana ada masa, kita ambil. Bila tak ada peluang nanti, kita kekal dengan tafsir sajalah, insya-Allah. Jadi peluang ni tak selalu kita dapat, kan? Kita kata peluang PKP lah yang banyak masa kitanya. Faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala wa idza tutla alaihim. Wa idza tutla alaihim, ayat yang 43 tu. Ayatuna bayyinatin. Apabila kami baca ke atas mereka ayat-ayat kita yang jelas nyata. Allah Ta'ala nyatakan ayat dia ini ayat bayyinat. Ayat yang jelas nyata, laisa fiha khafa, tak ada benda yang tersembunyi. Kata di para ulama tadabbur, mana-mana orang yang muskil terhadap hukum-hukum hakam yang ada dalam Quran, bukan sebab wahyu itu kurang, tapi puncanya qusurun nazir, lemahnya pemerhatian dia, pengajian dia, kajian dia terhadap wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata, saya tak fahamlah Quran ni, Tuhan bercakap apa? Bukan salah Quran. Quran itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang salahnya bila tak faham, kita tak faham. Ada ulama besar pun macam tak faham juga. Itu masalah manhaj. Cara dia berfikir sedemikian. Bila dia fikir tentang ayat Allah, dia tak berani nak ambil ayat ini, dia terpaksa kena tafsir begini. Maka kita kata mereka juga kadang-kadang lari tafsir Quran. Ada dalam buku bahasa lughah, buku ni ditulis Mu'jam al-Lughat al-Arabiyah. Mu'jam ni cantiklah dia punya susunan pengajian bahasa. Ditulis oleh orang kafir, Kristian. Untuan ni apa nama kafir itu? Dia punya syawahid daripada Quran belaka. Kita kata, sayanglah awak ambil bahasa je Quran, tapi awak tak ambil ilmu yang ada pada Quran. Makanya Quran itu benar. Yang lemahnya qusurul fahmi, kekurangan pahaman daripada orang ni. Dia faham, bahasa dia faham, tapi oleh kerana dia masuk dengan manhaj dia menentang Islam, maka dia tak terima Al-Quran. Dia ambil Quran itu sebagai syahid. Nak cerita bahasa ni macam ni, baca macam ni, baca baris macam ni, berdasarkan Quran. Rugilah dia. Dia ambil separuh je. Kita ni pun dengan kitab Allah Ta'ala, kita kena ambil kita kena ambil apa? Kita kena ambil huraian Al-Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama, bayanul ayat, penjelasan ayat Quran itu mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah dia punya muskil. Ada kalanya kalau baca seorang tak faham, maka dalam ayat yang akan datang ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, antaqumu lillahi, qul innama a'izukum biwahidatin antaqumu lillahi mathna wa furada. Kita sambung dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Mana ada kalanya baca seorang tak faham, tapi bila kita duduk berfikir, baca dengan orang-orang yang lain, mereka boleh beri kepahaman kepada kita. Itu juga penting pada majlis ilmu Al-Quran. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada faedah yang kedua. Dalam ayat ini, bantahan puak kafir, dia kata amma ya'budu aba'ukum. Ayat yang sama lagi. Muhammad ni nak kacau lah, nak sekat kita daripada menyembah apa yang disembah oleh tok nenek kita. Kata ulama tadabbur, mereka tak kata amma kuntum ta'budun, apa yang kamu sembah lah. Dia ungkit apa yang disembah oleh tok nenek. Kenapa?
liitharatil hamiyah, nak mengungkit sentimen perkauman. Sebab tu dia bangkit Tok Nenek. Tok Nenek kita buat ni, Muhammad ni kacau. Kalau dia kata amma kuntum ta'budun, kalau kamu sembah je, nampak lekeh macam Abu Jahal je reka ajaran. Tak, Tok kita lagi buat. Zaman dulu lagi buat. Ni Muhammad mari nak mengganggu kita ni. Itu Allah Ta'ala tengok sebut. Sebab itulah Tuhan guna cerita orang kafir sini, amma ya'budu aba'ukum. Kalau nak ringkas boleh je, amma kuntum ta'budun. Dia guna Tok Nenek. Allahu Akbar. Yang ketiga, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yurid an yasudaka ma kana. Ayat yang sama lagi lah. Ayat yang sama. Bayan utuwil mukazzibin. Ayat ini menyatakan kerah kepalanya puak-puak kafir yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayatnya jelas, mereka masih lagi mengatakan ayat itu batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak menyekat mereka, nak tarik persokongan kepada dia. Itu je. Mana dia tak nak fikir betul-betul lah. Dia kata Muhammad ni sebenarnya dia nak jadi ketua je. Dia sekat kita. Dia reka satu ajaran supaya kita lari ke dia. Ini permainan. Dan yang sebenarnya pun kalau kita tengok puak-puak ajaran sesat ni, dia reka satu ajaran, orang ikut dia. Dia ajar ajaran yang pelik-pelik. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri, nak kenal diri, kena kenal macam-macam. Akhir sekali tak semak, tak solat, tak macam-macam tak. Dia jadi ilmu batiniah ni. Ini bahaya tuan-tuan. Yang keempat, dalam ayat waqala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas ayat, fasih bahasa, balaghah susunan ayat, tak siapa boleh cabar. Oleh kerana dia nak lawan tak boleh. Tidak ada cara lain yang boleh nak pesongkan orang Mekah daripada Nabi. Dia kata sihir. Bas. Kerana itu Nabi sebut inna minal bayani la sihra. Kepasihan tutur kata itu sihra, macam sihir. Boleh menawan hati orang. Sebagaimana ahli sihir boleh tawan orang, hati orang, orang ni benci orang ni, dia bersihir jadi gila dengan dia. Ada berlaku demikian. Dan orang yang petah bercakap juga sihra. Ada orang panggil boleh menarik orang supaya sokong dia. Pada tu ahli-ahli pidato ni orang minat. Penuh padang, penuh stadium. Zaman kita ni penuh dia punya Facebook live kita kata. Pasal bayan. Dia bayan tu tak semesti dia orang pandai bercakap. Inna minal bayan lah. Dia kata Nabi ni pandai bercakap, dia ni setara dengan sihir. Jadi kata-kata dia sihir yang menyebabkan orang ikut dia. Itu tuduhan puak kafir lah. Maksudnya hadis tadi inna minal bayan la sihra, ada sungguh hadis Abdullah bin Umar dikeluar oleh Imam Bukhari. Sebab tu yang kita tengok orang yang petah bercakap, orang akan minat dengan dia. Tak usah kata apa, saya buat bandingan mudah ya. Mudah ya, simple. Tu tuan pergi pasar pagi, tengok orang jual ubat pun ramai orang minat. Sebab dia pandai bercakap. Ahli-ahli motivasi. Kalau dia bercakap, tenganga kita. Tapi itulah kata di para ulama, jangan tengok semata-mata orang yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Dia bercakap sedap, mengalir air mata kita. Semok hadis yang dia baca tadi hadis palsu lah. Kita kata bukan ini. Disiplin ilmu tu ada. Tak boleh kita sewenang-wenangnya suka, jangan. Yang kelima, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum. Puak-puak kafir ni bila mari kebenaran Nabi bawa, engkar terus. Lamma ja', bila mari je, apa Muhammad ni? Kata ulama, perkataan lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, dalilun ala annahu hina ja'ahum lam yufakkiru. Bila mari benda yang dia dengar, mereka tak berfikir panjang. Tak kata kita kaji dulu,
Kita selidik, kita tengok, kita murajaah, kita muzakarah, la bal badaru bil inka. Oi, apa Muhammad? Kalau dia fikir masuk dalam kepala dia, tapi masalah dia tak fikir dah. Spontan kata, dengar tu, bom, selalu. Tuan-tuan ingat, zaman kita ni perangai macam ni pun ada juga. Bila orang kata dia ni, ustaz ni mengajar bagus ni, dia tengok muka, pangkah lalu. X atas muka kawan tu. Tak boleh dengar. Dengar dulu. Sudah dengar baru kata cakap, oh tak boleh pakai. Ni belum dengar, tak boleh pakai. Itu zalim nama dia. Hukumannya zalim. Dengar dulu, dengar. Dan bila kita dengar, walaupun hebat percakapan dia, inna minal bayan la sihra, jangan tengok semata-mata yang bercakap, kita tengok apa yang dia cakap. Allah, kadang-kadang orang yang bercakap ni selekeh ya, tapi dia punya mutiara hikmah dia tinggi. Ada orang yang nampak kemas, tapi dia punya cakapan dia merapu. Ada juga. Kita tengok. Jadi dalam ayat ini ulama tadabbur kata lamma ja'ahum, menunjukkan mereka itu tolak spontan, tak fikir panjang. Yang keenam, masih lagi ayat yang sama, wa qala allazina kafaru lil haqqi. Puak-puak kafir itu menolak kebenaran. Kata ulama, annaman nasabal kadhiba ila Rasulillah. Siapa dia kata Nabi berbohong, dia kata Nabi bohong, wahyu tak mari, apa ni, maka orang tu jadi kafir. Apalagi tak kafir. Nabi pun dia panggil, mereka mengatakan bohong. Oh, tu kalau orang kata hadis palsu tu, itu orang tipu atas nama Nabi. Tuan-tuan jangan salah faham. Ayat ini kita kata Quran ni tak betul daripada Allah. Nabi reka-reka, itu kafir. Tapi kalau kata hadis palsu, hadis yang mungkar, hadis itu orang buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandar kepada Nabi, tapi betul tak mari. Siapa yang menyandarkan, buat-buat yang reka hadis palsu tu. Jadi bahaya tuan-tuan main hadis palsu ni. Yang ketujuh, wa ma atainahum, tukar pada ayat bawah dah. Wa ma atainahum min kutubin, ayat 44. Allah kata tak pernah kami bawa kepada kamu kitab, tak pernah kami hantar rasul. Sepatutnya kamu syukurlah puak Quraisy. Sekarang ni ada nabi di kalangan kamu, rasul di kalangan orang kamu, kitab pula turun kepada dia. Patut bangga, mereka lah jadi pelopor untuk nak mempromosikan produk baru ini. Tapi dia pula menentang. Jadi sepatutnya itu dia panggil bayanu minnatillahi. Ayat ini menyatakan nikmat anugerah Allah Ta'ala ke atas puak-puak kafir yang tak pernah dapat anugerah ini. Tapi kalau kita kata orang di Palestin, orang di Syam, biasa. Nabi ramai di sana. Ardu Mubarakah, bumi diberkati. Berapa Nabi di sana? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, macam-macam Nabi ada. Tapi di Mekah ni tak ada lagi Nabi. Kecuali Ismail di peringkat awal dulu. Mana lepas pada tu jauh jarak tu. Tiba-tiba bila mari Nabi bukan nak syukur, macam-macam dia buat pula. Rugi awak. Jadi kita ni pun, kalau mari orang bawa kebenaran, bawa apa ni ke kampung kita, kita terima lah. Jangan duduk kelayi dengan dia. Tengok dululah, kaji dulu. Ni belum kaji, sudah keji. Itu masalah tak? Kata orang belum kaji, sudah keji. Habislah. Tertutuplah kita punya minda. Yang ke-8, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Maknanya tidak ada pembawa berita amaran kepada puak Quraisy sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tuan-tuan tulis, laisa fil arabi rasul ba'da Ismail illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Ismail pelopor yang menghidupkan bumi Mekah dulu. Lepas pada Ismail tak ada lagi Nabi. Nabi SAW. Ada sebahagian daripada ahli sejarah. Tulis ni. Ada sebahagian daripada ahli sejarah, dia kata ada Nabi di kalangan zaman jahiliah, nama dia Khalid ibn Sinan. Ulama tafsir kata hadza la asla lahu. Tidak ada asal. Tidak ada asal.
daripada wahyu daripada sunnah. Itu cerita je. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Tidak ada di antara aku dengan Isa nabi, celah tu tak ada. Habis di sana dipanggil ahlu fatrah. Ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Fatrah ni zaman terputusnya nabi. Daripada Isa ke Nabi SAW putus. Tidak ada di situ. Kecuali baqaya ahlul kitab. Al-Hanifiyun, orang-orang yang berpegang dengan kitab asal, Taurah dengan Injil, itu ada. Tapi mana kata Nabi lain tak mari sini. Seperti sepupu Khadijah tu, Waraqah bin Naufal. Kan dia pertama beriman dan dia di antara ahli kitab. Orang yang belajar kitab. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Yang ke-9, dalam ayat ini Allah kata kazzabu rusuli. Tengok kita. Tengok ayat. Kazzabu rusuli. Ayat yang ke-45. Mereka telah mendustakan rasul aku. Dia panggil mufrad di sini. Afradud dhamir, rusuli, rasul-rasul aku. Dalam surah lain, dalam surah yang fi qauli ta'ala arsalna. Ada dalam surah lain Tuhan kata arsalna. Ini rusuli arsalna. Kenapa dia guna nun di sana? Na itu bukan mana ramai. Ini orang salah faham. Orang ngaji bahasa, dia kata na makna menunjukkan Tuhan tu ramai. Wa arsalna, kami utuskan. Tapi kenapa kamu kata Tuhan satu? Ulama kata itu na itu bukan tunjuk ramai, lil azamah la lil jam'i. Untuk menunjukkan keagungan, bukan ramai. Macam bahasa raja-raja. Kami, tengok, bahasa istana contohnya. Dengan ini kami mengisytiharkan. Kami itu seorang dia ya, tuanku seorang ya. Tapi berguna bahasa kami. Kami itu lil azamah la lil jam'i. Jadi dalam ini Tuhan kata fakazzabu rusuli, dia telah mendustakan rasul aku. Dalam ayat lain, arsalna, kami hantar. Itu perbezaan. Perbezaan yang ketara. Jadi kalau kata jangan terjemah kami itu dengan makna ramai lah. Kami itu menunjukkan kebesaran, bahasa kebesaran, bahasa keagungan. Kita kena gunalah belajar bahasa ni. Yang ke-10, ayat terakhir, fa kaifa kana nakir. Bagaimana mereka, dengan demikian perhatikanlah bagaimana buruknya akibat kemurkaan. Dalam ayat ini dia tak kata kurih pukul Nabi, kurih campur atas kepala Nabi perut unta, kurih lah. Dalam ayat ini semata-mata mendustakan. Dia tuduh Nabi kita bohong, Nabi yang sahih, itu je. Maka kata ulama tadabbur, al-inkar yakunu bil fi'li kama yakunu bil qawli. Inkar itu sama dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dua-duanya itu dipanggil inkar. Dalam ayat ini kita nampak inkar dengan mulut. Inkar dengan mulut. Dia kata Nabi bohong, Nabi dusta, Nabi sihir. Jadi dengan mulut ke dengan perkataan, semua itu inkar belaka. Jadi kita kata inkar tu ada kategori, sebagaimana zikir juga ada kategori. Kita dah belajar semalam, zikir tu dengan mulut, dengan hati, dengan anggota. Inkar pun sama juga. Ada orang inkar dengan mulut, tak mau. Ada orang inkar dengan perbuatan. Bila kita suruh dia, tolong buat gini, buat tak tahu, selamba je. Inkar dengan perbuatan. Ada orang inkar dengan hati. Bila kita bagi tahu, muka masam, cetung, tak kata apa dia, mulut tak cakap, anggota, tapi kita nampak reaksi dia, itu dia panggil inkar dengan hati. Jadi inkar itu semua ada. Para jemaah sekalian, cukuplah dulu. Tilka asyaratun kamilah, 10 pengajaran daripada ayat 43 sehingga ayat 45 dari surah Sabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.